Baik, terima kasih Buma Wayin atas perkongsian dari Sarawak, langsung dari Sarawak, cerita pagi yang berkisar berkenaan dengan impak undi 18. Dan seterusnya penonton, aspirasi kita bersama pastinya untuk kita mewujudkan negara Malaysia yang lebih harmoni dan juga sejahtera untuk semua kelompok umur tanpa mengira jantina. Hari ini kita nak berbicara berkenaan skuad Wajah 2.0, hentikan keganasan terhadap wanita. Kita terus saja bersama dengan tamu kita, iaitu Yang Mulia Dr. Raja Kamariah binti Raja Muhammad Khalid, Pengarah Bahagian Pembangunan Psikologi Jabatan Pembangunan Wanita. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Doktor, untuk mukadimahnya mungkin kita boleh berikan penerangan kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan skuad Wajah 2.0 di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okey, terima kasih Munawar ya. Skuad Wajah ini sebenarnya telah ditubuhkan pada 2021 semasa Hari Wanita dalam spirit kita untuk menangani keganasan terhadap wanita. Wajah itu sebenarnya maksud wanita anti jenayah. Jadi daripada tahun 2021 kita mulakan dengan memberi latihan kepada sukarelawan kita melalui modul yang penting bagaimana untuk mensantuni wanita yang mengalami keganasan ni. Doktor nak terus approach, dia kena ada kaedah-kaedah tertentu kan. Jadi modul ini merangkumi empati, kemudian atensi, kemudian respon dan support ya. Dan termasuk juga 7 at least elemen-elemen jenayah yang wanita selalu cenderung jadi mangsa. Ini adalah pada permulaannya. Jadi pada tahun ini pula setelah kita latih, kerana kita dah ada lebih dari 300,000 ahli skuad wajah yang telah dilatih, tahun ini kita mula untuk santuni mereka dengan turun padang. Jadi kita latih di turun padang. Turun padang ini menjurus kepada pihak komuniti yang memerlukan bantuan. So inilah sebenarnya spirit skuad wajah ini adalah untuk membantu khususnya wanita dan juga lelaki-lelaki sebenarnya kalau ikut Akta Keganasan Rumah Tangga termasuk wanita dan lelaki, bagaimana untuk membuat laporan, bagaimana untuk membina keyakinan diri untuk kehadapan ya. So this are the thing. Semangat skuad wajah ni wanita anti jenayah dalam usaha menangani keganasan terhadap wanita yang kita sambut setiap tahun pada 25 November. Okey, skuad wajah ni wanita anti jenayah. Ya, okey. Kita ingin juga mengetahui bagaimana dari segi pelaksanaan sejak dari awal diperkenalkan impak kejayaannya skuad wajah ini kepada masyarakat khususnya dalam kita menghentikan keganasan terhadap wanita ni, Doktor. Terima kasih. Sebab pada peringkat awal kita buat seminar and then approach kepada bengkel-bengkel dan sebagainya. Tapi kami rasakan bahawa untuk menangani keganasan terhadap wanita ni dia tak boleh one off. Dia kena sepanjang tahun. Maka skuad wajah ni diwujudkan dan impaknya ialah skuad wajah turun padang, mereka sendiri yang mencari klien, mereka sendiri yang mencari mangsa. Jadi khususnya bagi mangsa-mangsa ni yang tak berani nak buat laporan, tak berani nak ke depan ataupun diberi ancaman ataupun ugutan. Jadi skuad wajah dalam komuniti akan pergi. Dia tahu. Sebagai contohnya lah, skuad wajah kita pernah membantu seorang wanita yang cuma beritahu pada jiran dia macam suspicious lah. Kenapa orang kat dalam rumah ni tak keluar dan sebagainya. Jadi secara kebetulan jiran ni kenal skuad wajah, dia call skuad wajah, boleh tak tolong tengokkan jiran dia ni. Jadi mereka datang sebagai sukarelawan dalam komuniti secara tidak langsung. Jadi make friend, belikan ke apa ke, sembang berlembuar dan sebagainya, maka dapat detect. Bila dapat detect, kita membantu wanita ini supaya celik akal, supaya mereka ada hak, mereka ada boleh buat laporan dan sebagainya. Skuad wajah kita bantu individu ini untuk keluar daripada toxic relationship dan akhirnya buat keputusan wajah untuk diri dia dan juga anak-anak. Bukan tu je, Munawir. Kita ada satu kes di mana skuad wajah ni dilatih supaya membantu, supaya ambil peduli, supaya ambil tahu. Jadi on the way balik kerja, our skuad wajah dia nampak seorang wanita dekat jambatan. Jadi dia macam berhenti nak tengok, nak tanya kenapa. Rupa-rupanya wanita itu ada suicidal ideation. Immediately, because skuad wajah ni kan dia ada support and response, telefon kami, kaunselor berdaftar di jabatan, kami terus bercakap dengan turun padang, bercakap dengan wanita ini, kemudian kita bawa balik rumah dia dan kita dapati dia 2 orang anak OKU yang tidak pernah didaftarkan dan tidak pernah mendapatkan bantuan. Jadi kami membantu mereka, individu ni, untuk terangkanlah sebenarnya boleh dapat ni, kita bantu diisi borang dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan menyalurkan dia pada pekerjaan-pekerjaan yang dia boleh buat, bisnes kecil-kecil untuk menyara kehidupan. Akhirnya mereka, individu ini telah berjaya lah. So inilah antara gerakan skuad wajah. Satu lagi yang beautiful part about skuad wajah ni, Encik Menawi, mereka bekerja dengan sukarela, tanpa insentif, tanpa bayaran. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada skuad
wajah. Dan yang lain-lain itu join skuad wajah sebab mereka ni betul-betul hati sukarelawan. Wow, sangat membanggakan pencapaian skuad wajah, bagaimana kepentingan mereka, keberadaan mereka dalam komuniti dapat membantu komuniti kita khususnya golongan wanita daripada mengalami tekanan dan juga keganasan yang berlaku. Jadi setakat sehingga hari ini bagaimana doktor melihat tahap kesedaran wanita dalam melindungi diri daripada keganasan ini, Dok? Ya. Untuk makluman, tahun ini kita dah santuni lebih daripada 72,000 komuniti. Dan daripada situ kita lihat bahawa tahap kesedaran tu masih lagi perlu dikuatkan lagi. Ya. Jadi bagaimana untuk meningkatkan kesedaran ni ialah selain daripada membaca, menonton TV ke social media ialah melalui skuad wajah. Kerana ramai individu di luar masih kurang faham tentang hak mereka. Dan mereka anggap ini adalah sebahagian pada budaya. Macam tu kan, tak apa, suami saya pukul saya sebab nak ajar saya. Tapi sebenarnya itulah satu penderaan. Ya, sering diberi kata-kata nista atau kata-kata yang negatif. Oh tak apa, itu nak tegur, saya memang selalu buat silap. Sebenarnya itulah brainwashing. So ini yang berlaku dalam budaya kita. Kita bukan ingin menafikan pentingnya budaya, tapi ada budaya yang perlu diubah, kita ubah. Bagaimana ubah? Mesti ada ilmu tentang undang-undang dan memahami tentang hak individu, khususnya wanita. Bagaimana nak buat laporan contohnya. Ramai yang masih ingat bahawa kalau kita buat laporan, maka saya tak ada lagi punca pendapatan. Ataupun wanita kata, saya tak nak buat laporan sebab suami saya kata kalau kita berpisah, anak menjadi hak suami. Jadi ugutan-ugutan macam ini yang sering menakutkan mangsa-mangsa keganasan, dan ini perlu dididik semula lah. Jadi saya mohon wanita di luar sana, kalau dengan program-program kami di Jabatan Pengawas Wanita, kita ada legal clinic, distress clinic, boleh join kami supaya kita lebih terbuka dan memahami bahawa setiap individu ada hak dia. Dalam rumah tangga pun masing-masing ada hak masing-masing. Bukan boleh wanita ni bukan benda lah yang boleh dipergunakan, disuruh itu, suruh ini dan sebagainya. Ada hak, kita ada limitasi sebenarnya. Kita kena mengetahui hak-hak kita dan juga kita mengelakkan situasi keganasan terhadap wanita ini. Jadi doktor, apa sebenarnya yang boleh kita fahami berkenaan dengan realitinya yang berlaku dalam masyarakat kita? Kenapa masih ada lagi golongan wanita isteri di luar sana yang takut untuk tampil ke hadapan walaupun diperlakukan sedemikian rupa? Betul. Sebab itu saya kata ilmu psikologi pun penting. Because dalam psikologi inilah sebenarnya yang kadang-kadang kita terpedaya lah mana kita kata itu budaya. Saya bagi contoh ya, dalam keganasan rumah tangga ada circle 4. Yang pertama ialah fasa tekanan. Yang ini memberi tekanan, ketegangan lah. Yang kedua, fasa keganasan ni dah mula fizikal. Yang pertama hanya mulut. Yang kedua dah mula fizikal. Isunya sekarang ni Munawir, ada fasa yang ketiga, minta maaf. Minta maaf, saya tahulah saya salah, saya tak akan buat lagi, saya janji. Jadi wanita tu cairlah kan. Kemudian masuk fasa keempat, honeymoon. Ini yang seronok. Kemudian, tapi kita kena faham bahawa circle ni akan berulang balik. Yang itu kita tak nak, doktor. Tak nak. Dan berulang ni boleh jadi 6 bulan hingga setahun. Jadi ini yang kadang-kadang kenapa berlaku kitaran dalam penderaan khususnya rumah tangga, kerana dalam psikologi dah explain ada 4 kitaran ni. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, macam ceramah pula tuan-tuan dan perempuan yang Munawir, tahun yang pertama kita dah tahu dah pasangan kita ni sebenarnya abusive ataupun tidak. In fact, kalau orang yang bijak sedikit, masa dia dah bercinta-cinta tu dah tahu dah. Kerana dalam bercinta itu sebenarnya berlaku proses brainwashing dalam psikologi lah. Brainwashing ni ada 5 kitaran dia. Yang pertama, contoh yang seronok, saya tak suka makan kat luar lah. Kita makan tempat yang sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dah mula dah go into personal. Cara you make up ni tak cantik lah. You kena make up macam ni. Dah mula nak control. Yang ketiga, you pergi kerja, I ambil. You jangan pergi dengan orang lain. You telefon I je. Nampak macam baik kan? Bagusnya, dia care kat saya dan sebagainya. Tapi itu elemen kontrol sebenarnya. Kalau berterusan sehingga menyebabkan tak boleh bercakap dengan orang lain. Cemburu yang melampau. So these are the thing yang kita kena faham. Sebab itulah. Itu antaranya, doktor. Okey, doktor. Secara ringkas, doktor. Apa antara kaedah yang boleh dihubungi oleh masyarakat di luar sana khususnya wanita? Talian kasih, doktor? Ya, talian kasih 15999 boleh hubungi. Dan sekiranya mahu kaunselor yang bercakap dengan kita bahasa yang kita selesa, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu, bahasa orang asal dan sebagainya, boleh request di talian kasih untuk bercakap dengan kaunselor yang boleh berbahasa apa. Dan ataupun WhatsApp di 0192615999.
9 untuk mendapatkan bantuan dan rujukan untuk kes yang selanjutnya. Baik, kepada wanita yang berada dalam situasi yang dinyatakan, tolonglah tampil ke hadapan untuk kita bersama-sama kita menghentikan keganasan terhadap wanita ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Mulia Dr. Raja Kamariah Raja Muhammad Khalid, Pengarah Bahagian Pembangunan Psikologi Jabatan Pembangunan Wanita. Baik penonton, seterusnya kita akan menyaksikan